Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sama-sama kita melihat tentang ibadat haji. Perkara pertama kita nak bincang pada malam ni iaitu mengenai dengan rukun haji. Rukun haji semuanya ada 6. Yang pertamanya adalah al-ihram, berihram. Sama ada haji pun berihram, umrah pun berihram. Apa yang dimaksudkan dengan rukun? Rukun ini bergantung sah atau tak sah dengan kita melakukan rukun haji dan juga umrah. Kalau rukun ini ditinggalkan, tidak berihram, maka hajinya tidak sah, umrahnya juga tidak sah, dan tidak boleh ditampung sama sekali dengan dam ataupun selainnya. Okay, rukun haji kalau mengikut tertib rukun, bukan syarat rukun. Yang semuanya ada 6. Yang pertamanya adalah al-ihram. Apa maksud ihram? Niat untuk masuk dalam ibadat haji tersebut. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Dalil ini digunakanlah dalil niat sembahyang, niat puasa semua wajib berdasarkan hadis yang sama, innamal a'malu binniyat. Dan cukup berihram, ahram tu, dia niat berihram, ahram tu aku berihram sama ada haji ataupun umrah. Niat saja, tak perlu dengan lafaz pun tak apa. La yujzi'uhu al-amal qabla ta'yin. Dan tak boleh melakukan amalan sebelum ta'yin. Makna dia buat dulu, dia berihram, ahram tu aku berihram, kemudian dia buat tawaf, tapi tak niat lagi umrah. Jadi hukum yang tidak sah. Kena niat nawaitul ihram. Berihram dengan apa? Haji ataupun umrah. Kena ta'yin, tentukan. Disunatkan lafaz, kemudian talbiyah selepas daripadanya. Bila mana kita lafaz nawaitul hajja wa ahramtu bihi ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha, lafaz disunatkan. Niat itu adalah wajib, sama macam sembahyang, sama macam puasa. Kemudian selepas daripada niat ihram, maka disunatkan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, disunatkan bertalbiyah. Kemudian kita lihat itu adalah rukun haji yang pertama, iaitu berihram. Niat ihram dengan ibadat haji ataupun umrah pada niat ibadat an-nusuk. Nusuk ni haji ataupun umrah pada selain bulan-bulan haji, maka dia akan jadi umrah. Mengikut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, kalau seseorang itu niat berihram ataupun dia niat berihram, ahram tu niat berihram saja, maka automatik dia akan menjadi ihram umrah. Sebab haji ni tak akan berlaku pada selain daripada bulan-bulan haji. Itu pendapat yang paling kuat lah. Tapi bulan yang kita berada sekarang ni, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, ini adalah bulan-bulan haji. Kita kena pastikan niat tu betul lah. Sama ada haji tamattu' ataupun haji ifrad. Tamattu' umrah kemudian haji. Kalau ifrad, haji dulu kemudian umrah.
Kemudian kita lihat disunatkan mandi untuk ihram, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramih. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mandi bila mana Nabi nak berihram. Riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Bahkan telah dinaskan dalam kitab ala karahati tarkihi, iaitu makruh. Kitab dalam mazhab kitab Imam Asy-Syafi'i, makruh meninggalkan mandi ihram. Disunatkan mandi likulli muhrim rajulan aw sabiyan aw imra'atan. Disunatkan mandi ni bagi setiap orang yang nak berihram, tak kira dia lelaki ke, perempuan ke atau kanak-kanak. Wa in kanat haidan aw nufasa, walaupun dia ini sedang haid, sedang haid, tetap disunatkan mandi ihram. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, Asma binti Umais radhiyallahu taala anha waladat Muhammad bin Abi Bakar, telah melahirkan seorang anak nama Muhammad bin Abi Bakar di Zulhulaifah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ightasili wastasfiri bisawbin wa ahrimi. Mandi, kemudian tukar pakaian, dan niat ihram. Mana ketika nifas boleh niat ihram. In amkana ta'khirul ihram ila an yutahhir fahuwa aula. Tapi kalau dia dapat melewatkan niat ihram sehingga waktu suci, itu lebih baik, itu lebih aula lah. Disunatkan juga tanazzuf, bersih, iaitu rambut dia bersih, kepala dia bersih, menghilangkan bulu, tak kira bulu ari-ari, bulu kecak dan sebagainya, potong kuku, itu semua disunatkan bersih. Dan ihram ini makna niat untuk memasuki nusuk, tak kira niat untuk umrah ataupun haji. Apabila seseorang berniat umrah ataupun haji, selepas niat ihram, disunatkan dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunatkan menghadap kiblat ketika ihram, menghadap kiblat. Fa in labba wa lam yanwi, kalau dia bertalbiyah dalam keadaan dia tidak berniat ihram, lam yanaqid ihramuh, tidak akan jadi ihram dia. Talbiyah, sebelum talbiyah kena niat. Kalau talbiyah saja tanpa niat maka tak jadi. Kemudian yang seterusnya kita lihat, disunatkan selain daripada bulan Zulhijjah bagi orang yang nak melaksanakan ibadat korban, selain daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, bagi orang yang nak melaksanakan ibadat korban, sepatutnya bagi mereka ini disunatkan untuk taqdimuha 'ala al-ghusl fi haqqi ghairil junub, amma al-junub fayambaghi lahu ta'khiruha hatta yaghtasil. Untuk orang yang nak buat ibadat korban, contohnya 1 Zulhijjah tak boleh potong kuku dah, makruh. Maka sebelum tu dia kena bersihlah, kuku dia kena potong, bulu-bulu dan sebagainya kena bersihkan, clearkan. Sama juga ketika mana seseorang ni nak berihram, pastikan diri dia bersih terlebih dahulu. Itu yang disunatkan lah. Antara perkara-perkara sunat, perkara tersebut adalah disunatkan berdasarkan sabdaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrim, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya apabila Nabi nak berihram, ghasala ra'sahu bi ashnan wa khatami. Nabi akan basuh kepala dia dengan wangi-wangian lah, dengan jenis tumbuh-tumbuhan, macam kita sabun ataupun shampoo. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka sahabat-sahabat an yata'ahhabu lil ihram, bersiap siaga untuk berihram. Macam mana bersiap sedia tu? Bihalqi sya'ril 'anah,
cukur bulu ari-ari, cabut bulu ketiak, potong misai, potong kuku, dan juga basuh kepala, iaitu bersihkan tubuh badan. Disunatkan juga tatyib al-badan, memakai wangi-wangian tu disunatkan pada badan. Ini sebelum niat ihram. Dah niat ihram tak boleh. Illa lisaimin, melainkan bagi orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh memakai wangi-wangian. Selain daripada orang yang berpuasa, maka disunatkan walaupun orang yang nak niat ihram, sebelum dia niat pakai wangi-wangian dulu pada badan. Walaupun kita tahu pada wangi-wangian tadi kekal pada badan dia, tak apa. Yang penting sebelum niat ihram. Untuk perempuan yang berihram dalam keadaan dia beriddah, maka pada ketika itu hukumnya haram. Haram wangi-wangian, tak boleh. Wa afdalu anwa'ut tib, jenis paling baik adalah kasturi lah. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha tibat bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ahram. Aisyah kata dia memakaikan wangi-wangian kepada Nabi, pakaikan kasturi ketika mana Nabi berihram. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama. Disunatkan untuk berwangi-wangian. Lelaki pun sama, perempuan sama. Cuma perempuan jangan berlebih-lebihan lah dalam berwangi-wangian. Okey. Seterusnya kita lihat bukan sekadar disunatkan wangi-wangian pada badan, tetapi pada kain ihram juga disunatkan memakai wangi-wangian. Ini semua adalah sebelum daripada niat ihram. Walaupun Ibnu Hajar mengikut pendapat dalam kitab Tuhfah menyatakan hukumnya makruh. Imam Romli kata tak ada masalah, harus saja. Tidak mengapa berterusan bau wangi-wangian selepas daripada ihram, tak ada masalah. Ada pada badan ke, pada pakaian ke, tak ada masalah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata ka'anni anzur ila wabisil misk fi mafriqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Aku melihat ada kesan kasturi pada belahan rambut Nabi ketika Nabi sedang berihram. Tak jadi masalah. Yang kata berterusan bau tu ma law akhazahu min badanihi aw thawbihi thumma raddahu ilayhi aw massahu bi yadihi masalan amdan fatalsamuhu ma'al hurmah al fidyah. Dia pakai minyak wangi atar sebelum daripada berihram. Kalau ketika mana berihram diambil selepas berihram, letak pada badan, letak pada pakaian, maka pada ketika itu hukumnya haram dan dikenakan fidyah. Sama juga dia pegang minyak wangi dengan tangan dia. Dia pegang, lekat pada tangan dia dengan sengaja. Dia pegang dengan sengaja, itu juga dikenakan fidyah dan hukumnya adalah haram. Dan wajib bagi lelaki tidak memakai pakaian yang berjahit sebelum daripada ihram. Sebelum daripada niat ihram tu tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Jadi bila dia niat ihram, dalam keadaan dia memakai pakaian ihram. Wa idza tajarrada yundab lahu lubsu izar wa rida abyadain jadidain. Yang terbaik hendaklah kain ihram tersebut adalah kain ihram atas dan juga bawah, adalah dua kain ihram atas dan juga bawah hendaklah berwarna putih dan yang baru. Jika tidak pun hendaklah yang baru dibasuh. Itu semua perkara disunatkan lah. Disunatkan bagi perempuan, disunatkan pakaian apa? Sama juga, pakaian putih bukan hitam. Disunatkan bagi perempuan yang berihram ni pakaian ni putih juga. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Majmu'. Okey, itu adalah
rukun haji ataupun umrah. Yang pertama iaitu ihram. Kita lihat yang kedua, ini adalah khusus pada haji saja, iaitu wukuf di Arafah. Bila sebut tentang wukuf di Arafah, adalah husulul muhrim bi juz'in min ardiha lahzatan min zawadi syamsi yawm at-tasi' min Zulhijjah ila fajr Eid an-Nahr. Rukun haji yang kedua adalah berwukuf di Arafah. Berwukuf ni walaupun seketika, lalu pun tak apa. Orang yang berihram ini duduk di bumi Arafah, walaupun sebahagian bumi Arafah, seketika pun tak apa. Bermulanya adalah selepas daripada gelincir matahari. Maknanya masuk waktu zuhur. Selepas masuk, bermula masuk waktu zuhur, berada di Arafah, walaupun satu saat, walaupun sedetik lalu itu tak apa. Pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, sehinggalah fajar, sehinggalah subuh hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya 10 Zulhijjah. Daripada 9 lepas zuhur hari Arafah 9 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah azan subuh. Itulah waktu dia, waktu mesti berada di padang Arafah. Ijma' di kalangan ulama munaqidun ala rukniyatil wuquf bi Arafah. Ijma' di kalangan ulama, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafatu, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nabi SAW bersabda, waqaftu hahuna, aku ini berdiri di sini. Wa Arafatu kulluha mawqif, dan Arafah ni keseluruhannya, sebab Arafah ni ada batasan mula dan juga akhir. Dia ada signboard dia. Dan itu semua adalah mauqif, iaitu tempat berwukuf. Dinamakan Arafah kerana apa? Sebab apa dinamakan Arafah? Di antara pendapat ulama, kerana Nabi Adam dan juga Hawa alaihi wassalatu wassalam ta'arafa fiha, mereka bertemu di padang Arafah, walaupun dahulunya mereka berada di syurga. Turun di bumi, satu tempat lain, bertemu mereka berdua di Arafah. Selepas turun daripada syurga ke bumi ini, mereka dipisahkan. Dikatakan Nabi Adam di India, Hawa di Jeddah. Jeddah ni di Saudi lah, India dengan Saudi. Jadi mereka bertemu di Arafah. Rukun yang ketiga untuk haji adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah, tawaf fardu. Bermula masuk waktu je adalah separuh malam hari raya Aidil Adha. Malam raya Aidil Adha, separuh malam yang kedua. Mana daripada azan maghrib sampai malam raya lah, maghrib sampailah subuh, bahagi dua. Bermula separuh malam yang kedua, itu adalah bermulanya waktu tawaf ifadah, tawaf fardu untuk haji. Bukan untuk umrah haji ni, cerita haji. Sampai bila tempoh berakhir? Tak ada tempoh berakhir, sampai dah buat. Sampai buat. Mana kalau kita nak buat benda lain dulu boleh. Macam jemaah-jemaah haji Malaysia selalu berada di mana? Mereka akan berada di Muzdalifah, berada di Mina, kemudian balik Mekah baru mereka tawaf. Sebab tawaf ni bila pun tak apa, untuk melepasi tahallul yang kedua. Kalau tak tawaf, maka dia akan terhutang. Tak boleh tahallul. Tahallul yang kedua. Tahallul kedua ni maksudnya dia tak boleh bersama dengan isteri, tak boleh muqaddimah jima' kita panggil. Tak dibenarkan. Dinamakan tawaf ini adalah rukun kerana membezakan dengan tawaf qudum. Tawaf ini dinamakan tawaf rukun atau tawaf ifadah kerana dia beza dengan tawaf qudum. Tawaf qudum untuk haji, untuk haji ifrad. Orang pergi datang haji ifrad, dia buat tawaf qudum, dia tak buat tawaf umrah sebab dia niat haji. Daripada naik flight pergi Mekah tu terus niat haji. Jadi mereka ni tawaf qudum, mereka tak tawaf umrah sebab mereka haji dulu baru umrah. Dinamakan tawaf ifadah li wuqu'ihi ba'da al-ifadah kerana berlakunya tawaf ini selepas ifadah. Apa ifadah? Selepas keluar daripada Arafah. Fa idza afattum min Arafah, fa idza afattum min Arafatin,
Afadha yufidu, iaitu ifadah, tawaf ifadah, keluar daripada Arafah. Sebab tawaf ifadah, tawaf haji ini bila balik daripada Arafah. Wa huwa afdalu arkanil haji ala ma'tamadahu al-allama ar-Ramli. Dan tawaf ifadah, tawaf haji adalah seafdal rukun haji. Antara rukun haji yang 6, yang terafdal adalah tawaf, mengelilingi Kaabah, mengikut pendapat Imam Ar-Ramli. Mengikut pendapat Ibnu Hajar, dia kata wukuf adalah seafdal rukun haji. Kemudian barulah tawaf ifadah, mengikut pendapat Ibnu Hajar. Ada perbezaan pendapat Ibnu Hajar juga Imam Ramli. Ada kata tawaf ifadah, Imam Ramli kata tawaf ifadah, tawaf rukun adalah antara seafdal rukun. Ibnu Hajar kata tak, Arafah tu, wukuf di Arafah nombor 1, tawaf ifadah jatuh nombor 2. Asal pada kewajipan tawaf ifadah, tawaf haji ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di baitul atiq, iaitu Baitullah. Dia tak boleh ditampung dengan dam, dia tak boleh bayar dam. Orang tertinggal tawaf ifadah, kena dia agak hutang, dia kena buat, tak boleh bayar dam, seekor kambing ke seekor tu tak boleh. Dan dia ada syarat-syarat yang kita akan bincangkanlah, insya-Allah pada masa-masa akan datang. Kerana tawaf ini dia ada syarat dan juga rukun dia. Perkara yang keempat untuk rukun haji ini adalah sa'i. Sa'i ini antara Safa dan juga Marwah. Kerana Nabi SAW bersabda, dalil dia, dalil kewajipan sa'i. Nabi kata, khudhu anni manasikakum, kamu berpeganglah dengan ibadat haji kamu ni, kamu ambillah daripada aku. Mana seperti mana aku buat, itulah kamu buat, ikut je. Sebab Nabi tawaf sa'i, ada sa'i Nabi buat. Jadi kita pun ikut sunnah, kita pun ikut perbuatan Nabi. Khudhu anni manasikakum, riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya ayyuhan nas is'au, wahai manusia bersa'ilah, fa innallaha kutiba alaikum as-sa'i, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala kataba alaikum, memfardukan kepada kamu sa'i. Harus mentaqdimkan sa'i di atas tawaf ifadah. Macam mana? Iaitu dia buat bi an ya'ti bihi ba'da tawafil qudum. Dia buat tawaf qudum, dia buat tawaf dengan sa'i dari tawaf qudum, iaitu yang terafdal. Yang terafdal adalah tawaf qudum berserta dengan sa'i. Itu dah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Kerana musara'ah li ibra'i zimmah. Ada pun pendapat Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala, afdaliyatu ta'khirihi ila ba'da tawafil ifadah, buat lepas tawaf ifadah, mura'atun li tartibil arkan. Ini perbezaan pendapat antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Untuk orang yang menunaikan haji ifrad, dia naik kapal terbang daripada Malaysia, dia naik kapal terbang, kemudian dia akan niat apa? Dia akan niat haji. Aku bernawaitul hajja wa ahramtu bih, aku berihram dengan haji. Bila berihram dengan haji sampai saja Mekah, dia akan buat tawaf qudum. Dia tak ada tawaf lain. Tawaf umrah tak ada sebab dia buat haji. Lepas tawaf qudum, pendapat Ibnu Hajar, pendapat daripada Ibnu Hajar, dia kata hendaklah lepas tawaf qudum terus disunatkan buat sa'i. Itu yang terafdal. Sebab apa? Sebab membebaskan hutang dia. Kalau dia tak buat sa'i ketika lepas tawaf qudum, dia kena buat sa'i bila? Selepas tawaf ifadah, tawaf haji nanti. Jadi kalau dia dah buat, dia tak perlu buat lagi. Jadi musara'ah, bersegera dalam buat ibadat sa'i itu adalah perkara dituntut. Imam Ramli kata tak. Imam Ramli kata yang terbaiknya adalah sa'i tawaf qudum. Kita buat tawaf qudum, orang Malaysia naik flight sampai Mekah, buat tawaf niat haji, sampai Mekah buat tawaf qudum. Okey, lepas tawaf qudum dia tak buat sa'i lagi, dia berihram lah.
Berihram sampai bila? Sampai masuk hari Arafah nanti. Bertolak ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian dia buat tawaf ifadah. Selepas itu disunat bagi dia, itulah terafdal. Selepas tawaf ifadah, tawaf fardu ibadat haji, buat sa'i. Kerana apa? Imam Romli kata kerana meraihkan tertib. Dua-dua pendapat dia kuat. Ibnu Hajar kata lepas tawaf qudum, Imam Romli kata lepas tawaf ifadah. Dua-dua pendapat ini diguna pakai pendapat yang kuat. Rukun yang kelima adalah al-halq. Untuk rukun haji adalah cukur. Cukur ataupun pendekkan rambut. Bi ayyi naw' minal izalah, apa-apa sajalah, syukur ke, gunting ke, potong ke, terpulang. Yang dimaksudkan dengan hilangkan rambut ini, in ja'alnahu nusukan wa huwal mu'tamad. Kita jadikan dia juga sebagai ibadat haji. Gunting itu ibadat haji, gunting rambut, cukur. Itu mengikut pendapat yang mu'tamad adalah dia termasuk dalam ibadat haji. Wa yakfi fi taqsir al-akhdhu bi nahwi miqas min atrafi thalath sya'rat. Memadai kalau dia gunting ataupun diambil cabut rambut dia, sama dengan gunting atau dengan tangan dia, cabut 3 helai rambut. 3 helai rambut. Wa yakfi fiha kaunus thalath min asy-sya'r al-kharij an hadd ar-ra's. Dan memadai juga untuk dia cabut 3 helai rambut yang terkeluar daripada had kepala. Sebab rambut ni ada ketikanya kalau wudu, rambut kita panjang, wudu, kita tak boleh basuh rambut hujung aja. Sebab hujung tu bukan batasan kepala. Dia berbeza dengan haji ataupun umrah. Haji, umrah, rambut luar daripada batasan kepala. Contoh rambut dia panjang, rambut belah tengah panjang, dia gunting sikit je boleh, walaupun terkeluar pada had batasan kepala. Bukan perlu gunting sampai di batasan kepala, dalam batasan kepala. Wuduk memang macam tu, wuduk kena. Kalau tuan-tuan ambil wuduk, basuh rambut kat mana? Hujung je, maka tak sah. Sebab hendaklah rambut tersebut berada dalam batasan kepala. Maknanya tuan-tuan kena basuh, kena sapu atas kepala lah. Sebab rambut kena berada di atas kawasan kepala. Ada rambut yang panjang terkeluar pada batasan kepala, kita ambil hujung je, maka tak sah. Untuk potong, gunting rukun haji ataupun umrah itu sah. Ada yang menyatakan rukun yang kelima ni, memotong ataupun mencukur bulu ni bukan di kalangan, bukan di antara rukun haji. Maka itu adalah pendapat yang dhaif lah. Pendapat yang dhaif. Okey. Syarat yang rukun yang keenam, yang terakhir pada malam ni insya-Allah, adalah tertib pada kebanyakan rukun. Bi an yuqaddim al-ihram, dahulukan ihram, dengan makna niat ihram. Kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf rukun, kemudian cukur, wa yuqaddim at-tawaf ala sa'i. Boleh juga dia nak tawaf didahulukan ke atas sa'i, illam yaf'alhu ba'd. Seperti yang saya huraikan tadi, untuk tawaf qudum sahaja, sa'i boleh buat lepas dia ataupun lepas tawaf ifadah. Okey, ini semua adalah rukun haji. Rukun haji adalah kita panggil tertib pada kebanyakan rukun. Tertib kena niat ihram, kemudian wukuf di Arafah. Adapun umrah dia memang kena tertib. Umrah dia mudah ajalah. Umrah dia niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Niat di miqat lah, niat di miqat. Nanti kita akan bincangkan rukun dan juga perkara yang wajib bagi umrah. Okey. Wa hadhihi al-arkan al-mazkurah lil haji. Semua yang kita bincangkan tadi semua tu rukun-rukun haji. Adapun rukun-rukun umrah, dia adalah rukun-rukun haji. Rukun apa itu rukun umrah? Rukun umrah, rukun haji sama, melainkan wukuf di Arafah itu bukan rukun. Sebab umrah tak ada wukuf di Arafah. Pendek kata,
kalau orang tanya apa itu rukun haji, kita sebutkan tadi ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, kemudian mencukur, kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Tawaf ada bagaimana pula dengan rukun umrah? Rukun umrah itu sama saja dengan haji, tak ada beza. Yang beza dia adalah tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf di Arafah. Jadi rukun-rukun umrah semuanya adalah mengikut tertib. Dia tak macam haji. Haji kebanyakannya tertib. Umrah mesti kena tertib. Seperti itulah Nabi SAW melaksanakannya pada umrah Nabi. Nabi kata khudhu anni manasikakum. Ikut ibadat haji seperti mana yang aku buat. Cukup sekadar tu dulu. InsyaAllah kita akan masuk perkara wajib haji dan juga perkara yang disunatkan lah ketika haji dan juga umrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman saya dan tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa-apa, cukup sekadar tu dulu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.